memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.wakafjoho.gov.my atau hubungi di talian 07 222 1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin berhasil membunuh mereka sehingga Yahudi bersembunyi di sebalik pohon dan batu. Lalu batu dan pohon itu berkata, wahai muslimin, wahai Abdullah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, maka segera bunuh dia, kecuali Gharqad, kerana ia adalah pohon dari orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sahabat pendengar, bersempena dengan Ramadan yang mulia ini, IKIM telah pun melancarkan 2 buah buku baru Madrasah Ramadan dan tawaran set lengkap 2 buah buku dengan potongan harga sebanyak 20% dan percuma buku Madrasah Ramadan berbahasa Inggeris dengan cenderamata IKIM, yang mana anda boleh dapatkan kesemua ini dengan hanya ber-WhatsApp di nombor ini di 011-5769-5400, ataupun layari www.ikimniaga.my. Dan untuk anda sahabat pendengar, tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah untuk jam pertama. Anda boleh ikuti siaran ulangannya lagi pada pukul 1 pagi esok dan juga pada pukul 11 hari Sabtu, 11 malam hari Sabtu insya-Allah. Ataupun anda boleh cari kembali di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM ataupun FB Nur Hayati Paradi. InsyaAllah anda akan bertemu dengan perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah. Dan untuk anda akan mendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati untuk Aspirasi 11 edisi Jumaat hari ini. Sekejap lagi kita bakal bersama menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak mentadabbur surah As-Sajdah untuk episod yang kedua. Bersama-sama kita memanfaatkan waktu kita hari ini dalam bulan Ramadan, kita menghayati, memahami Al-Quranul Karim. Moga-moga dengan cara itu mudah untuk kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Darjatmu kan diangkat, bukti
jiwa dari muda. Ilmu akan laksana mata, lihat cahaya sempurna. Pelita ilmu menjaga nafsu dari belenggu jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi temanku saat ku perlu. Menuntutnya ibadat, mencari satu jihad, begitulah hakikat dalam hikmah. Ilmu akan laksana mata, lihat cahaya sempurna. Pelita ilmu menjaga nafsu dari belenggu jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi temanku saat ku perlu. Jadi di belenggu santapan ilmu penunjuk jalan jadi amalan penguat iman. Pelita ilmu menjaga nafsu dari dibelenggu jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi temanku saat ku perlu. Jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat. Akan pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian kita menerusi rancangan tak lain tak bukan Tadabbur. Bersama dengan kita alhamdulillah di hujung talian dah pun bersedia sebenarnya kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami lagi dalam minggu ini menerusi perkongsian tadabbur untuk kita mentadabbur. Ini merupakan siri kedua tadabbur surah As-Sajdah dan alhamdulillah kita bawakan tadi bacaannya, ada maknanya bagi rakan-rakan pendengar yang mengikuti di FB IKIM FM saat ini. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini, untuk episod kedua, Ustaz akan mentadabbur untuk ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Dan Ustaz, hari ini kebetulan pula hari ini merupakan hari bumi sedunia. Jadinya ada juga perkataan bumi juga di ayat yang nombor 4 tu tadi kan. Masya Allah. Dan Ustaz, awalan ini sikit mukadimah lah Ustaz untuk perkongsian kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Paradi selaku penerbit untuk segmen tadabbur, seluruh tetamu-tetamu Ramadan Al-Mubarak, seluruh mudah-mudahan menjadi tetamu kepada 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan malam ini merupakan malam 21 dan mudah-mudahan kita tidak mengurangkan sedikit pun komitmen kita untuk terus meningkatkan komitmen beribadah dan komitmen untuk mendekati Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bersama dengan ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita akan berkongsi pada anda akronim yang seterusnya dalam akronim As-Sajdah, ALSAJDAH, dan ini adalah huruf L. Apabila saya membaca ayat yang ketiga, Am yaquluna iftarah. Orang-orang kafir itu terus menerus berkata Al-Quran ini rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Tidak, sebenarnya tidak. Dakwaan mereka itu batil. Al-Quran ini adalah kebenaran daripada Tuhanmu, agar kamu, wahai Muhammad, memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah datang sebelum daripada mereka sebarang pemberi peringatan, agar mereka mendapat petunjuk. Ayat yang ketiga ini memberitahu kita rupa-rupanya Al-Quran yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam merupakan peringatan yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelum daripada kaum Quraisy. Mereka sepatutnya menghargai Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi, kerana sebelum ini tidak pernah kedengaran peringatan daripada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi di sini kita belajar satu perkara, bahawasanya kita tidak sepatutnya sombong dengan teguran yang disampaikan oleh Al-Quran. Jangan kita merasakan kerana nenek moyang kita sebelum ini tidak pernah dengar perkataan seperti ini, dan tiba-tiba hari ini kita dengar perkataan seperti itu, dan rupa-rupanya ia adalah daripada Al-Quran, maka jangan kita sombong. Tuan-tuan, ayat 3 ni mengajar kita, lembutkan hatimu dengan inzar. Sebab orang-orang kafir, mereka ada satu sifat sombong. Mereka dengar Quran yang Nabi baca, tetapi mereka ada satu persepsi, nenek moyang kita tak pernah bercakap pasal hari pembalasan ini. Nenek moyang kita tidak pernah bercakap lepas mati akan hidup semula. Nenek moyang kita tak pernah bercakap tentang nanti kena hisap setiap inci amalan. Lalu anda berkata kepada Nabi atau kepada Al-Quran, ini tak betul. Apa yang disuruh ni tak betul. Hanya kerana nenek moyang sebelum kita tidak pernah menyebut tentang hal ini. Tidak semestinya kebenaran itu adalah apa yang pernah disebut oleh tradisi kita, oleh nenek moyang kita. Entah-entah kebenaran itu boleh sahaja bertentangan dengan kefahaman yang diberi oleh nenek moyang dan tradisi kita. Maka oleh itu tuan-tuan, jangan kita masuk ke dalam Al-Quran dengan kefahaman yang kita dapat daripada nenek moyang kita,
Sedangkan kefahaman pada nenek moyang kita itu bertentangan dengan Al-Quran. So buat dua pilihan. Kita nak pilih kepercayaan nenek moyang ke ataupun kepercayaan daripada Al-Quran. Nenek moyang kata beragama ni kena macam ni. Al-Quran kata macam ni. Jadi kita nak pilih mana? Maka bila kita baca Quran, biarlah kita baca dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Kita boleh untuk terima teguran, ya, kerana Al-Quran ini pasti menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kedengaran sebelumnya. Jadi kita tak boleh rasa kerana nenek moyang saya adalah orang-orang kenamaan, mereka orang ada tahta, mereka orang ada kuasa, lalu mereka yang menentukan apa kepercayaan yang benar, apa kepercayaan yang tak benar. Jangan tuan-tuan kita masuk dalam Quran dengan kepercayaan yang direka-reka. Inilah sebenarnya rekaan. Tetapi orang kafir tuduh Quran yang direka. Am yaqulu naftara. Hanya kerana apa yang Nabi sampaikan tidak pernah kedengaran sebelum ini. Memang itulah sifat Al-Quran. Al-Quran memang menyampaikan sesuatu yang mengejutkan kita. Seumpama, ya, nak bangun sahur lah, ya. Kadang anak-anak kecil kita ni bukan mudah nak bangunkan sahur, ya. Berkali-kali kita kena naik suara ke kadangnya. Mama tak pernah naik suara macam ni. Sebab apa? Sebab kamu tu, ya, begitu liat, begitu susah nak bangun. Jadi jangan duk salahkan orang yang bersuara, salahkan diri kita ni yang susah sangat nak bangun. Jadi terpaksalah, ya, kita gunakan kaedah yang agak berbeza sedikit demi menyelamatkan sahur dia. Itulah umpamanya Al-Quran bila menyampaikan sesuatu indar, kita mesti menerima dengan penuh sifat keterbukaan dan dengan sifat lembutkan hati. Jangan rasa ego, jangan masuk dalam Quran ini dengan perasaan sombong dan berbangga-bangga dengan apa yang nenek moyang kita dah beritahu. Sedangkan kebenaran itu tidak dinilai berasaskan apa yang orang-orang dulu katakan. Apa yang orang-orang dulu katakan selari dengan Al-Quran kita perjuangkan. Apa yang bertentangan, kita mesti dahulukan apa yang Al-Quran kata. Ya, jangan biar perangai Quraisy itu ada pada kita, mengutamakan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan membiarkan Al-Quran itu dengan pelbagai pertuduhan yang tidak baik. Kemudian, kalau kita berpindah kepada ayat yang keempat, Allah Ta'ala berbicara mengenai Allah mencipta langit dan bumi dan apa antara keduanya. Kemudian Allah sebut pula Allah menciptakan langit, bumi dan apa antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah istawa alal arash, bersemayam di atas arash. Dan tidak sepatutnya manusia ini mengambil selain daripada Allah. Wali, ya, dan syafi', ya, pemberi bantuan. Jadi Allah bicara mengenai langit. Kerana langit ini sebenarnya sumber rezeki. Tuan-tuan, dari langit datangnya air hujan. Dan dari langit datangnya Al-Quran. Ya, dahulu bila disebut saja langit, bagi orang-orang Arab di padang pasir, bermusafir di panas terik, hujan adalah sesuatu yang amat menyebabkan mereka gembira. Sebab itu sumber rezeki kepada kebun-kebun mereka. Tapi hari ini, alhamdulillah, bila kita angkat kepala tengok ke langit, kita akan mendapati ia bukan hanya cerita tentang hujan. Allah jadikan di atas kepala kita ini langit yang mana kita dapat beroleh rezeki dengan teknologi di langit. Teknologi di atas kepala. Teknologi udara. Macam mana kita nak tengok langit di abad 21 sebagai satu bentuk rezeki? Contoh paling mudah tuan-puan. Tuan-puan berbuka puasa dengan buah apa kan? Dengan buah apa puan-puan Yati? Takkan dengan buah apple kan? Jadi kita berbuka dengan buah sunnah, buah tamar. Buah tamar. Kadang kita tak perasan tamar tu datang daripada Arab Saudi. Tamar tu datang daripada Mekah, daripada Madinah. Adakah dia didatangkan ke negara ini dengan jalan kaki atau jalan laut? Saya merasakan pasti jalan udara. Lagi cepat. So tamar itu rezeki kepada kita menerusi jalan udara. So kita tengok kapal terbang, kita sebenarnya sedang melihat ke arah apa antara langit dan bumi.
kita booster, kita vaksin yang ketiga dos. Vaksin itu telah sampai ke negara kita. Adakah melalui perjalanan kaki? Syukur Alhamdulillah ada penerbangan bawa vaksin itu untuk jadi rezeki mudah-mudahan kepada imun kesihatan kita. Jadi kita pada abad 21 perlu lebih-lebih bersyukur kerana melihat saja ke arah langit, kita bukan hanya nampak awan menurunkan hujan, kita nampak kapal terbang. Yang mana dengan kapal terbang ini bukan sekadar buah tamar sampai, bukan sekadar vaksin sampai, tetapi anak dapat rezeki ilmu, dapat belajar di luar negara. Mereka dihantar dengan penerbangan, tengok kapal terbang, syukur Alhamdulillah, dapatlah menghantar mak ayah menunaikan umrah di 10 malam terakhir. Ini pun rezeki, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita, siapa Tuhan yang jaga kamu ketika di langit semasa terbang tidak ditimpa kecelakaan? Siapa yang jaga kapal terbang di langit itu sehingga vaksin tidak terjejas, buah-buah tamar tidak terjejas, mak ayah pergi umrah tidak terjejas, dan kamu ada hajat di negara orang yang perlukan kamu pergi ke sana untuk meraih pendapatan, tidak terjejas. Semuanya kerana adanya Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mahu kita benar-benar beringat dari langit sumber rezeki, dari langit turunnya Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran tidak dalam senarai perkara-perkara yang kamu bersyukur? Mesti ada sesuatu yang tak kena bila kamu tidak berterima kasih kepada Allah yang menurunkan Quran. Jadi tuan-tuan, ini yang kedua. Yang ketiga kita belajar daripada ayat yang keempat ini, Allah menyebut Allah mencipta langit. Bukan satu langit tuan-tuan, samawat, langit-langit yang begitu tinggi, yang begitu luas. Kemudian Allah buat bumi yang very complicated, sophisticated, penuh dengan galian dan segala yang tumbuh ini termasuk kita di bumi. Kemudian Allah sebut pula Allah buat apa antara keduanya penuh dengan rahsia. Allah Ta'ala sebut, kemudian Allah menyebut Allah bersemayam di atas arash. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui apakah hakikat makna ini. Tidaklah perlu kita berfikir bagaimana Allah bersemayam di atas arash. Tetapi apa yang kita fahami, Allah mentadbir alam ini. Allah sedang menonjolkan kuasanya dengan mentadbir memelihara alam ini. Tadi Allah cerita Allah mencipta langit, bumi, apa antara keduanya. Kemudian Allah menyebut dan tertib seterusnya, kronologi seterusnya, Allah memulakan pemerintahan. Mentadbir, menyedia, memelihara, mendengar, melihat segala perbuatan hamba-hambanya, memantau pergerakan makhluknya. Kita tuan-tuan, kita ni bila buat sesuatu pekerjaan mesti penat. Bila kita tambah lagi satu pekerjaan, bertambah tenat. Kita perlukan katil untuk berehat. Lihat sahaja diri kita jam 5-6 petang. Ya, lihat saja diri kita jam 5-6 petang barangkali tertidur seketika. Barangkali kepenatan. Allah selepas mencipta dalam 6 masa yang menunjukkan step by step penuh teliti, Allah tak perlukan rehat. Ular rabban kita nampak betapa makhluk kita ni berlapar sedikit saja dah penat, dah letih, dah mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk jauh sekali daripada tertidur. Walaupun Allah Ta'ala melakukan kerja-kerja yang maha hebat, langit, mencipta bumi, Allah tak perlukan rehat. Allah cerita, Allah memerintah dari singgah sana arash. Tiada didekati dengan kepenatan, tiada didekati dengan tidur. Maha suci Allah. Jadi, bila Allah memperkenalkan dirinya sebegitu, adakah wajar kita beranggapan Allah tak dengar doa saya? Dia dengar doa orang lain. Allah tak lihat masalah saya. Dia lihat masalah orang lain. Seolah-olah kaunter giliran saya terlalu panjang. Waiting list saya terlalu panjang. Allah dahulukan orang lain. Kenapa fikir macam tu? Jangan fikir begitu. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Luahkanlah kepada aku, ya, kerana letih. L yang ketiga.
Luahlah kepada aku kerana letih itu mustahil bagi Allah. Tuan-tuan nak mengadu tak pada bos yang sudah keletihan? Tuan-tuan takkan mengadu sebab kita faham kalau ada permintaan dan hajat kepada majikan kita Puan Yati, esok pagilah. Esok pagi kan bertenaga. Kita nak minta barangkali komisen, kenaikan pendapatan, kenaikan pangkat. Kalau pukul 4 petang dia bergegas nak pulang ke rumah dengan muka letih, silaplah, masa tu baru nak memohon hajat dan menyatakan keinginan. Allah tidak letih. Maha suci Allah daripada didekati sifat letih. Allah sebut 6 masa very step by step. Kemudian Allah sebut dia mentadbir alam ini. Sewaktu bila Allah berehat, Allah tidak perlukan rehat. Kerana Allah itu maha mengatur, maha sibuk, mentadbir setiap sesuatu perkara dengan sangat teliti. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebab tu Allah menyebut 2 nama pada ayat yang keempat, wali dan syafi'. Tuan-tuan tahu apa maksud wali dan syafi'? Wali ni adalah sumber bantuan yang boleh menyebabkan kamu menang. Itu wali. Kita minta bantuan dan insya-Allah kita menang melawan musuh. Lalu kita menawan wilayah. Sebab tu wali membentuk kalimah wilayah. Untuk menang kawasan ini, saya perlukan anda sebagai wali. Itu dari sudut bahasa. Manakala syafi' adalah bantuan yang diperlukan apabila anda tidak menang. Anda ditimpa kekalahan. Anda tersenarai daripada orang-orang kalah. Jadi anda perlukan syafi'. Anda perlukan syafaat. Kan cantik tu nama Allah muncul. Kalau kamu menang, kalau kamu nak menang melawan musuh kamu seperti syaitan, seperti musuh kamu yang bernama orang-orang kafir, maka kamu perlukan kepada wali. Dan seandainya Allah takdirkan kepada kamu kekalahan ataupun kamu terlalu banyak dosa, maka dalam doamu rintihlah, sebutlah ya Syafi'. Bantulah saya, lengkapkanlah saya dengan pengampunanmu dan sekurang-kurangnya syafaat Nabi. Subhanallah. Jadi Allah maha gagah, Allah tidak letih. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang saya hormati sekalian, ya, lihatlah Al-Quran sebagai solusi. Jangan hanya membaca Al-Quran untuk mendapat sebanyak-banyak pahala, tetapi bacalah Al-Quran untuk meneropong. Meneropong, untuk zoom. Mana solusi masalah saya? Tuan-tuan pernah tak baca surat khabar yang mana tuan-tuan saring, tuan-tuan pilih bab-bab tertentu yang ada kena mengena dengan hidup tuan-puan? Yang kita rasa, ni peluang pekerjaan ni. Kita tak belik semua halaman, kita hanya belik peluang pekerjaan sebab kebetulan kita dibuang kerja kan. Jadi kadang tuan-tuan, Al-Quran ini yang kita nampak macam tebal, 600 halaman, kita nampak macam banyak 114 surah. Kadang kita kena bertanya para ulama, Ustaz, saya ni ada masalah kewangan. Agaknya Quran dekat celah mana berbicara tentang masalah saya? Sebab kita nak cari sendiri, kita tak pandai. Kita nak cari random, lagilah kita tak pandai nak faham tafsir ayat tu. Jadi jangan letih bertanya. Luah kepada ulama untuk berkongsi pada kita di mana solusi masalah saya. Kita tak mampu jumpa semua ayat jawapan kepada masalah kita, maka bertanya. Sebab para ulama akan beritahu dan bataskan. Barangkali untuk kamu ini surah yang sesuai, yang banyak berbicara tentang pergantungan kepada Allah adalah surah sekian-sekian. Saya sebut begini tuan-tuan sekalian adalah kerana Allah semasa mencipta langit dan bumi, ayat yang keempat, Allah sebut 6 masa. Adakah Allah perlukan masa? Allah tak perlukan masa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila nak menciptakan sesuatu dengan kun fayakun, sekelip mata ia boleh berlaku. Allah tak perlukan masa. Tetapi ayat ini menunjukkan Allah cipta masa, baru Allah cipta langit bumi. Allah cipta masa dulu, baru Allah cipta langit bumi. Sebab apa? Sebab Allah sebut langit bumi dalam 6 masa. Kenapa mesti disebutkan? Karena Al-Quran turun pada manusia. Kenapa kena cakap pada manusia? Sebab manusia ni kekadang dalam pekerjaan mereka tak teliti. Mereka tidak ada konsep
Peringkat demi peringkat, masa demi masa. Mereka gopoh gapah. Mereka nak cepat. Mereka tidak perlahan-lahan membina. Sebagaimana Allah Ta'ala step by step, masa ke masa, masa ke masa, masa ke masa. Sangat teliti. Itu tafsiran para ulama kepada sittati ayyam, menonjolkan ketelitian Allah. Tiba-tiba baca Quran tak teliti. Tiba-tiba baca Quran gopoh gapah. Tiba-tiba laju benar membaca Al-Quran sampai terlanggar habis semua hukum tajwid. Tidak menunaikan makna kepada Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, orang yang teliti baca Quran maksudnya apa? Dia sedang mencari solusi kepada masalah hidupnya. Dia cuba ulang balik ayat itu demi mencari solusi kepada masalahnya. Jadi cuba sedaya upaya untuk membaca Al-Quran seumpama orang bertemu dengan harta karun. Saya sangat perlukan kepada harta ini. Umpama orang dapat ubat-ubatan, dia excited buka kotak itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, semoga Allah merahmati kita di malam-malam akhir Ramadan ini, insya-Allah. Itu saja daripada ayat 3 dan ayat 4 surah As-Sajdah. Barakallahu fikum. Terima kasih Puan Yati. Amin ya Pak Amin. Masya-Allah, ni semakin L yang seterusnya Ustaz, love. Semakin love dengan Al-Quran Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Yes. Terima kasih banyak Ustaz. Moga-moga kita sentiasa menghargai agama Islam, kerana agama Islam ini hadir solusi hadir terlebih dahulu sebelum masalah datang. Masya-Allah. Jadi yang penting kena tadabbur Al-Quran lah. Hadir terlebih dahulu. Kan, Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sikit Sama. Ustaz, hujung sikit je. Kesimpulan sikit daripada Ustaz untuk sama-sama kita betul-betul meletakkan pergantungan kita pada Allah SWT Al-Wali ini. Ustaz, silakan. Tuan-tuan, ayat yang kita bacakan tadi mengajar kita Allah Maha Teliti. Ya. Dan di antara bukti ketelitian Allah, dia turunkan Al-Quran dengan sangat teliti. Dia pilih huruf alif, lam, mim. Dia pilih dengan Maha Teliti. Tiba-tiba kita tak baca dengan teliti, ada sesuatu yang tidak kena. Jadi cuba sedaya upaya di malam Lailatul Qadar untuk membanyakkan jatuh cinta, love tadi dengan Al-Quran. Dan cinta itu hanya akan berlaku bila kita teliti memerhatikan dengan penuh minat, insya-Allah, Al-Quran. Masya-Allah, Masya-Allah. Ni kena betul-betul lihat ni hierarki cinta kita kat mana sebenarnya, kat mana yang paling atas sebenarnya dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Ustaz sampai pertemuan pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا الله علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا حيا سميعا بصيرا متكلما بصيرا متكلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا الله يا يا رحمن يا رحيم يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Bagi penerima BSH yang telah didiagnosis menghidap COVID-19, MySalam memerlukan nota pelepasan atau dokumen yang dikeluarkan oleh hospital atau Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan diagnosis. Perintah pengasingan iaitu arahan kuarantin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan perlu dikemukakan untuk tuntutan manfaat penggantian pendapatan walaupun pesakit yang disyaki menghidap COVID-19 atau kini di bawah perintah pengasingan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Tip mudah untuk mengurangkan bil elektrik anda. Apabila anda duduk di rumah atau di pejabat dengan penyaman udara dihidupkan dan anda memakai pakaian tebal untuk kekal panas, ini adalah tanda yang jelas bahawa suhu bilik terlalu rendah.
Menaikkan tetapan suhu sebanyak 1 hingga 2 darjah Celsius boleh membantu mengurangkan penggunaan elektrik anda dan menikmati penjimatan elektrik juga. Lebih baik lagi, tetapkan pemasa dan laraskan suhu penyaman udara antara 24 hingga 26 darjah Celsius. Dengan memastikan semua pintu dan tingkap ditutup, udara sejuk yang dihasilkan akan terus berlegar di dalam bilik walaupun penyaman udara telah dimatikan. Hanya beberapa tip mudah untuk prestasi yang lebih baik. Jimat penggunaan tenaga dan kurangkan bil elektrik. Layari www.mytnb.com.my untuk lebih banyak tip kecekapan tenaga. Mesej ini dibawakan kepada anda oleh TNB. Kepada semua rakan muslimin dan muslimat, selamat berpuasa. Bersempena Ramadan bulan yang penuh kemuliaan ini, ayuh kita memuliakan amalan sedekah dengan berinfak kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Bayangkan besarnya pahala yang tuan-puan perolehi apabila memuliakan surau dan masjid. Berinfaklah kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Sedikit sumbangan, besar ganjaran. Ramadan adalah bulan Allah. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan. Di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita sentiasa berpesan kepada diri sendiri supaya bersemangat untuk memberi sumbangan kepada yang memerlukan. Mukmin terbaik adalah mereka yang banyak memberi berbanding menerima. Tanamkan keazaman Ramadan ini untuk memulakan langkah pertama, mendidik diri menjadi tangan yang menghulurkan pertolongan daripada menerima bantuan. Daripada Zaid bin Khalid, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira anna lahu yanqusu min ajri sha'im syai'an." Bahasa siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa itu. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar di bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Ketahuilah bahawa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Taala itu Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kami dari Ummah Prihatin menyeru tuan-puan untuk sama-sama membantu dan memberi sumbangan kepada yang memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 013-312-3746 atau layari FB Ummah Prihatin. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan, namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini untuk meneruskan lagi pertemuan kita. Kalau tadi kita bersama menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman, menerusi akronim tersebut mudah-mudahan memudahkan kita semua untuk faham dan untuk kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah As-Sajdah ayat kedua sebentar tadi. Alhamdulillah ayat ketiga dan keempat ni merupakan episod kedua untuk surah As-Sajdah. Alhamdulillah moga-moga kita semua dapat faham dan juga dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi manual kita semua mukjizat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quranul Karim insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar kita teruskan lagi kesetiaan bersama kami. Kejap lagi kita akan berikan kesempatan bersama-sama kita ikuti perkongsian berita IKIM jam 12.30 hari dan selepas itu kita bakal bersama menerusi perkongsian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 sehingga secara lengkap kami bawakan kepada anda setiap hari Jumaat. Jadi boleh sebarkan kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama mengikuti perkongsian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir setiap Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari menerusi lensa khas edisi Jumaat insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengan kuasamu jiwaku tergoncang terus melayang mengembara cinta. Dengan kuasamu hati telah terpalu lalu terikat di tawan cinta. Bukan pipi berbicara, namun jiwa ini berbahasa. Dalam lamunan ku yakinkan kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan aku penawar terluka di pesubuli cinta. Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyambungnya dan terus aku terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dengan kuasamu mataku memandang sepenuh sayang dia tercinta.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya ringkih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Lembaga Tabung Haji TH akan mengutamakan